Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Seperti biasa, pukul 9 suku malam setiap hari Isnin, saya akan bersiaran dan berkongsi pengalaman dan pengetahuan berkaitan dengan perubatan, berkaitan dengan pemakanan dan juga berkaitan dengan penyakit ataupun rawatan yang diberikan di hospital, di klinik dan sebagainya. Jadi hari ini saya bersiaran lagi dalam dua channel, iaitu Facebook page Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga page Olive House HQ berkaitan dengan tajuk padah jangkitan kencing tikus. Ini agak menariklah sikit sebab seperti mana yang kita ketahui sekarang ni pun musim masih lagi dalam keadaan orang ingin keluar daripada kepompong untuk berehat, untuk mendamaikan hati setelah kita ber-PKP selama 2 tahun. Jadi inilah peluang yang dinanti-nantikan. Ada yang pergi ke tempat-tempat yang menarik, ada yang suka di kawasan-kawasan di mana adanya air terjun dan juga ada yang suka berkemping. Jadi ini bukannya satu usaha untuk menakutkan, tetapi sesuatu yang kita harap dapat kita berhati-hati di dalamnya. Jadi saya cuba tengok dulu. Mungkin ada rakan-rakan yang dah bersama dengan kita hari ini. Hati-hati dalamnya. Jadi saya cuba tengok dulu. Slowkan sikit. Mungkin ada rakan-rakan yang dah bersama. Ya, sebentar kita tengok sikit bersama rakan-rakan kita di page HQ Olive House. Tak ada Okey, cuba dia tengok page saya. Tengok mungkin rakan-rakan yang dah ada ni. Terima kasih. Dan Ibrahim. Waalaikumsalam. Songkok Sengit. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dah ada 26 orang. Hujan lebat di mana tu? Tuan Ran Ibrahim. Hujan lebat katanya. Mungkin siaran mungkin agak terganggu. Okey, terima kasih. Jadi kita mulakan sikit tentang berkaitan dengan penyakit kencing tikus. Sebelum tu saya nak bawa satu pengalaman saya semasa saya bekerja di salah sebuah hospital awam di Johor Bahru. Hospital awam di Johor Bahru ni sekarang ada dua, HSI, Hospital Sultan Ismail dan Hospital Sultan Aminah. Jadi masa saya bekerja di sana tu terdapat seorang pesakit daripada Kota Tinggi di berusia 13 tahun. Dia baru balik daripada berkemping. Tiba-tiba mengalami masalah kegagalan ginjal. Bila sampai saja tu dia air kencing dia tak ada, badannya ada bengkak, ada mengalami gatal-gatal dan tak sihat lah. Sebelum tu ada demam dan sebagainya.
pada masa tu mula-mula tu kita tak fokuskan kepada penyakit leptospirosis ataupun penyakit kencing tikus ni. Cuma kita fokuskan kepada kegagalan ginjal dia, macam mana dia nak survive pada masa tu. Dan setelah saya ingat saya posting di situ semasa saya Osman lebih kurang 4 bulan. Jadi dia duduk di situ lebih kurang 4 bulan lah sebelum dia meninggal dunia. Jadi bila saya tanya mak dia, dia kata bawa balik daripada camping. Saya percaya mungkin ada jangkitan di situ. Mungkin dia tak perasan dan sebagainya. Jadi kena berhati-hati. Pastikan kita selalu membasuh tangan, mungkin kita perlu mandi supaya kebersihan kita dapat dijaga. Jadi ini mengurangkan kebarangkalian untuk mendapatkan jantingan kuman. Slow sikit. Okey, terima kasih. Boleh kita kongsikan slide kita? Terima kasih Muhammad Fairuz. Waalaikumsalam. Marwati, Waalaikumsalam. Tuan Ran Ibrahim cakap di Sik. Sekarang ni hujan lebat, musim hujan ni. Jadi musim hujan ni selalunya tempat-tempat pembiakan tikus ni memang tikus akan naik lah daripada mungkin dia punya persembunyian ataupun rumah dia di bawah tanah ataupun di kolong-kolong, di longkang dan sebagainya. Jadi ini selalunya sebab tu bila kita tengok bila hujan je, musim hujan lebat, selalunya lah adalah jangkitan yang kita sebut sebagai leptospirosis. Seterusnya. Okey, apa itu leptospirosis? Leptospirosis ni sebenarnya leptospirosis ni sebenarnya adalah sejenis penyakit berjangkit yang disebabkan oleh sejenis bakteria yang dinamakan sebagai spiroset ataupun kita panggil leptospira. Sebab apa kita panggil dia spirosis? Sebab bentuk bakteria itu sendiri dia macam apa nak kita panggil macam spiral macam coil kita punya apa yang cakap dia berbentuk begitulah kalau kita lihat di bawah mikroskop. Sebab tu dinamakan leptospirosis. Leptospirosis ini berlaku di seluruh dunia tetapi lebih biasa berlaku di negara tropika. Di negara tropika memang biasa berlaku ni berbanding dengan negara sejuk, mungkin Eropah dan sebagainya. Jadi Malaysia, Indonesia, Thailand, Myanmar, sebab tu saya sering mengingatkan diri saya sendirilah kalau kita pergi melawat negeri-negeri di Asia Tenggara terutama yang mana tidak menitik beratkan kebersihan ataupun terlalu ramai orang. Kalau kita di sini pun kalau kita tengok kalau di belakang restoran tu kadang-kadang lah ada tikus yang sebesar-besar bapak tikus memang real punya tikus keluar daripada longkang kita pun tengok terkejut. Tapi itulah yang kita nak beritahu kalau kita pergi ke negara-negara yang mungkin kurang bersih dari segi mungkin digerai dan sebagainya, harap berhati-hati sebab dia mungkin mendapat jangkitan ni apabila kita berada di sana. Jadi dah suka tu sebab dia satu penyakit yang agak kritikal. Okey, seterusnya. Okey, cara jangkitan dia. Jadi leptospirosis ni sebenarnya boleh merebak kepada manusia melalui pelbagai haiwan. Jadi bukannya setakat tikus tetapi haiwan-haiwan yang lain. Contoh dia lembu mungkin anjing, khinzir, kuda, musang dan lain-lain haiwan liar. Tapi kebanyakannya lah yang paling mudah sekali adalah daripada air kencing tikus. Yang ini sebab apa? Benda yang inilah yang biasa jangkitan yang biasa berlaku disebabkan oleh pembawaan daripada tikus. Sebab tu kalau kita tengok kita sangatlah berhati-hati kalau kita makan di kedai. Kalau nampak tikus tu memanglah tuan-tuan bukan saja dia mungkin meloyakan atau menggeli dan juga terasa nak muntah, tetapi kena faham kalau tikus tu membawa bakteria pada kaki dia, mungkin pada air liur dia, mungkin pada kencing dia, mungkin dia terkencing kat situ dan sebagainya, kebarangkalian kita mendapat jangkitan leptospirosis ni terlalu tinggi. Seterusnya. Jadi jangkitan leptospirosis ni kalau kita lihat sebagai contoh, saya bagi penerangan sikit bagaimana dia boleh menyebabkan ni. Okey,
Dia bermula daripada kita panggil reservoir ataupun kita panggil dia penyimpan ataupun host dia tikus ni kemudian air kencing dia ni yang mengandungi bakteria leptospirosis ni, dia boleh merebak kepada manusia melalui pertama sekali melalui sama ada mata dia, sebab dia adalah mucosa, senang masuk ke dalam mata. Ini berlaku apabila seseorang itu mungkin mandi dengan air kotor. Dalam musim-musim hujan ni kan, sesetengah kolam yang kita lihat tenang tiba-tiba saja ditenggelami air, menyebabkan mungkin tikus keluar daripada kawasan tu, ataupun mungkin tikus orang cakap tu membuang air besar kecil di kawasan tu. Jadi kuman tu memang ada. Saya pernah dulu baca seorang ahli bomba, penyelamat bomba meninggal dunia disebabkan leptospirosis sebab dia cuba menyelamatkan, kalau tak silap saya, seseorang daripada lemas ke, tak silap saya begitulah, ataupun dia mencari mayat dan sebagainya. Tapi saya ingat memang risiko bagi dia untuk menyelam, terutamanya di kawasan kolam yang agak tenang, di mana tidak mengalir dan sebagainya. Jadi dia mungkin masuk melalui mata, mungkin melalui mulut. Mulut ni melalui air dan juga makanan yang kita makan, ataupun melalui luka yang terbuka, dia akan masuk dari situ. Sebab tu kadang-kadang anak-anak kita ni pun kita kena berwaspadalah, sebab mereka boleh saja dijangkiti oleh leptospirosis melalui air, tanah dan juga makanan. Dan ini akan menyebabkan anak-anak kita terutamanya yang mempunyai sistem daya tahan yang rendah akan terjangkit. Jadi dia dijangkit melalui kontak atau sentuhan dengan tanah, air dan makanan yang telah dicemari oleh najis atau air kencing haiwan yang dijangkiti, yang terutamanya tikus tadi tu. Manusia mendapat jangkitan ini sama ada melalui pengambilan makanan, makanan kerana kat rumah pun sebab tu makanan-makanan yang jatuh tu kena hati-hatilah. Kita mungkin tak mengutip, tetapi mungkin anak-anak kita yang berusia 1 tahun yang masih merangkak dan sebagainya, dia melihat makanan jatuh di lantai, dia akan mengutip. Dan rupanya dah dicemari oleh mungkin kencing tikus. Jadi berbahaya. Juga melalui kontak kulit atau membran atau mukus mata, hidung dan mulut yang luka dengan air atau tanah yang tercemar. Itu pun boleh menyebabkan dia. Kalau kita berkemping sebagai contoh, inilah precaution ataupun sesuatu yang perlu kita bagikan perhatian sikit. Bawalah sanitizer, bawalah sikit antiseptik, ubat kuning di dalam kita punya peralatan berkemping, mana tahu kita ada luka dan sebagainya, terus kita boleh membersihkan atau membalutnya. Jadi first aid box tu adalah yang amat disarankan kalau kita pergi ke berkemping ataupun kita memanjat gunung, bukit dan sebagainya. Kadang kita jatuh, ada yang terseliur, ada yang baru ni saya tengok meninggal dunia, terpaksa dibawa turun. Mungkin ada kita jatuh, terluka, tergelincir dan sebagainya. Jadi antiseptik tu sangat membantulah untuk kita mengelakkan jangkitan. Jadi kita lihat sikit kawan-kawan kita yang berada di sini. Terima kasih kerana meluangkan masa, sebab biasa malam ni biasalah banyak juga sharing daripada rakan-rakan yang lain. Tuan-tuan hari ini berkongsi dengan saya mungkin pengalaman dan sebagainya, membuatkan saya bertambah orang cakap tu berpengalaman dengan perkongsian tuan-tuan dan puan-puan juga. Fuzia Jaafar, Waalaikumsalam. Zizi, Waalaikumsalam. Sumi Lahimid, Waalaikumsalam. Semoga sihat ceria selalu. Terima kasih. Okey, Tuan Ran Ibrahim, Sik Lebat Roziana Abdullah, Waalaikumsalam. Laura Haikal, Waalaikumsalam. Nurul Nadia Salim, Waalaikumsalam. Nur Azam Muhammad Nur, Waalaikumsalam. Jadi terima kasihlah bersama saya. Kena kita berkongsi berkaitan dengan penyakit ini. Penyakit ini tuan-tuan kadang-kadang kita tak perasan. Sebab tu ialah bila kita bercuti di tempat-tempat yang orang cakap tu di hutan dan sebagainya, ataupun makan di luar, ataupun kita makan di rumah kita yang mungkin ada tikus yang masuk daripada luar dan sebagainya. Jadi inilah yang berbahaya. Kadang-kadang tuan-tuan jiran kita contoh kan, letak makan bersepah kat luar, yang ini mengundang tikus kadang-kadang tak pergi ke sana, tikus kadang pergi masuk rumah kita pula. Situ contohlah. Seterusnya,
Kita tengok slide seterusnya. Memang agak lambat sikit kot. Okey, kalau kita tengok slide seterusnya, saya bacakan. Tentang berapa lamakah jangka masa inkubasi. Inkubasi tu maksud dia bila kuman masuk dalam tubuh kita, dia nak tunjukkan gejala. Contohnya sebelah kanan tu kalau tuan-tuan tengok, antaranya ialah mungkin demam panas, sakit kepala yang teruk, sampai menggigil, sakit otot, muntah, kadang tiba-tiba mata jadi kuning pada kulit dan mata yang kita sebut sebagai jaundice. Mata merah, sakit perut, cerit-berit, ada ruam. Tanda-tanda leptospirosis ni seakan-akan demam denggi. Sebab tu sangat berhati-hati kerana kita confuse. Kita ingat dia ni denggi, rupanya leptospirosis yang lebih bahaya. Jadi selalunya antara 2 hingga 10 hari, kadang-kadang antara 2 hingga 30 hari. Maksud dia mungkin pernah mendapat, contoh dia pernah pergi ke bercamping contoh kan. Lepas tu dia ada demam dan sebagainya. Jadi kita suspek. Maksud dia kita tidak menuduh, tapi kita suspek mungkin ada jangkitan leptospirosis ketika berada di sana. Ataupun kita tanya dia, mungkin dia pernah pergi ke sebuah negara bercuti, negara yang macam saya cakap tadi kan, kebersihannya kurang sikit. Kita pula tu makan dekat luar. Selalunya kalau tak dapat hepatitis B, leptospirosis pun mungkin kita dapat. Jadi berhati-hati. Ataupun mungkin dia makan di rumah tetapi suasana di tempat tu memang dia pun mengaku mungkin ada tikus yang masuk dan sebagainya. Jadi ini pun kena berhati-hatilah. Mungkin apabila demam dan sebagainya tu tak baik dengan mungkin ubat yang diberi, kena buat pemeriksaan doktor. Seterusnya. Okey, seterusnya bagaimana penyakit ini disahkan? Macam saya cakap tadi tu bagaimana penyakit ini disahkan? Pengesahan jangkitan leptospirosis ni adalah melalui pemeriksaan darah lah. Itu yang pertama sekali. Yang kita akan mengesan antibody, spesifik antibody menggunakan MAT. Maksud dia microscopic agglutination test ataupun teknik ujian immunofluorescence ataupun IF ataupun menggunakan teknik ELISA. Jadi kita tak perlu ingatlah. Jadi maksud dia kalau nak confirm, kena hantar darah. Itu yang pertama. Ataupun mungkin melalui apa yang kita sebut sebagai culture. Maksud dia kita ambil sikit darah, mungkin air tuang belakang, yang ini kita takut sikit. Ataupun daripada air kencing. Mungkin kita ambil contoh daripada air kencing, yang ini kita buat culture dan dari situ nampak. Jadi tapi mengambil masa yang lebih lah berbanding dengan ambil darah tadi untuk kita mengenal antibody. Jadi seperti mana saya beritahu tadi, tanda-tanda dia mungkin macam denggi. Pergi ke klinik mungkin doktor bagilah, mungkin ada ubat demam, ubat sakit badan. Lepas tu mungkin antibiotik sebab mungkin kita takut ada secondary infection. Virus sendiri, virus denggi tak ada ubat. Tapi mungkin kita memang ada secondary infection. Mungkin doktor akan bagi antibiotik. Mungkin antara 3 hari, 5 hari. Tetapi masih tak okey juga, keadaan tambah buruk, yang itu kena buat pemeriksaan yang lebih lanjut, terutama apabila badan kita pun dah tak berdaya lagi, keadaan kita dah semakin, orang cakap tu dah semakin mamai, semakin dah pemikiran kita pun dah tak normal lagi. Yang itu kita kena buat pemeriksaan, jangan tunggu. Okey, kita tengok lagi rakan-rakan kita, Yun Su. Stay safe everybody. Terima kasih Yun Su kerana bersama dengan kita. Tak ada perkongsian tuan-tuan mungkin jarang. Saya pun masa bekerja di hospital dulu pun saya tak pernah lagi tengok. Semasa saya bekerja di hospital di Johor Bahru memang saya tak pernah tengok. Apabila saya bekerja di klinik pun saya tak tengok lagi orang yang mengalami masalah leptospirosis ni. Okey, kecuali itulah tadi tu masa pengalaman pertama saya ketika houseman di hospital. Itu kemungkinan leptospirosis hingga merosakkan ginjal. Jadi bolehkah leptospirosis dirawat? Leptospirosis boleh dirawat dengan antibiotik. Dengan antibiotik, selalunya doxycycline lah saya beritahu. Rawatan awal dengan antibiotik dapat mengelakkan komplikasi dan kematian. Maksud dia, saya pun masih ingat masa saya belajar dulu di India dulu, antara nasihat apabila seseorang tu demam,
di pendalaman yang mungkin nak mendapatkan rawatan yang sempurna ni agak jauh, sama ada terpaksa menaiki kenderaan berpuluh-puluh kilometer ataupun keadaan tu agak sukarah untuk keluar daripada kawasan tu. Jadi di sini jaranglah kecuali betul-betul di kawasan pendalaman. Kalau di bandar-bandar, even di bandar-bandar kecil pun pusat kesihatan ataupun klinik ataupun mungkin hospital kecil, hospital daerah ada di sana. Tetapi antara nasihat dia adalah apabila seorang tu demam sangat terlalu tinggi, bagikan ubat demam dan juga kita panggil dia oral solution. Maksud dia kita ambil cara dia maksud dia kalau dah cerit-berit, dah muntah, terlalu panas sangat tak mampu nak minum, kita bagi galakan untuk minum. Cara dia ambil air 1 liter, kemudian 1 pinch garam, 1 pinch, ambil sikit saja, 1 pinch garam dan kita panggil genggam kecil macam gini, gula. Masukkan dalam 1 liter air tu, kita goncang sementara nak pergi ke pusat rawatan dan juga klinik ataupun hospital, bagi dia minum supaya dia ada tenaga sikit, dia punya tubuh dia rehydrate sikit supaya dia akan segar. Kalau tak, kita bimbang apabila kita dehidrasi tu utamanya ataupun kita mengalami demam ni, kita bimbang tahap sistem daya tahan kita akan menurun dan kuman-kuman ini lebih dominan ataupun lebih menyerang organ-organ yang lain. Jika tidak dirawat, sakit boleh mendapat kerosakan buah pinggang. Yang ini kita bimbang tu. Dia acute, maksud dia dalam masa 2-3 hari je. Lepas demam, lepas tu terus masalah tak boleh nak buang air kencing. Kencing tak ada, terlalu pekat. Mula kita ingat tak cukup minum air. Rupanya dah kerosakan buah pinggang. Itu yang bahaya. Ataupun mengalami meningitis ataupun yang kita namakan sebagai keradangan pada selaput otak ataupun saraf tunjang. Meningitis ni kadang-kadang keresawan. Itu yang kita bimbang tu. Itu yang setengah doktor mencadangkan mengambil air tulang belakang apabila ada sawan. Demam tinggi, tiba-tiba ada sawan, lepas tu kita suspek ada jangkitan kuman. Yang ini mungkin meningitis. Jadi pemeriksaan kena buat selengkapnya untuk mengetahui punca dia. Kegagalan hati, yang ni akan menyebabkan jaundice tadi, kekuningan mata, kekuningan pada kulit, jaundice yang acute. Dan juga sesak napas. Sesak napas ni yang melibatkan paru-paru. Bila dah ada paru-paru ataupun pendarahan dari paru-paru. Yang ni agak serius sebab tu kadang-kadang orang tu batuk saja dia keluar darah. Batuk tak berhenti keluar darah. Yang ini kita sebut sebagai pendarahan dari paru-paru ataupun yang ini nak membezakan sama ada muntah darah ataupun pendarahan dari paru-paru apabila dia batuk. Ini antara tanda-tanda yang dah teruk lah ni. Yang orang cakap tu yang kena terus pergi hospital sebab pada masa ni mungkin pesakit dah orang cakap tu dah tak sedarkan diri. Jarang-jarang boleh menyebabkan kematian. Kematian ni boleh berlaku mungkin dalam masa jangka yang agak lama lah apabila kita sebut sebagai multi-organ failure. Maksud dia semua organ dah dalam tubuh dia dah tak boleh berfungsi. Yang itu boleh menyebabkan kematian. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Siapa yang berisiko? Kita sebut yang berisiko ni bukan untuk menakutkan, tetapi kita ingin memberitahu supaya lebih berhati-hati apabila melakukan perkara-perkara begini. Jadi siapa yang berisiko? Jadi antara yang berisiko adalah mereka yang bekerja di luar atau bekerja dengan haiwan. Bekerja di luar tu maksud dia sebagai contoh terpaksa masuk ke dalam hutan, antaranya anggota tentera, doktor haiwan, pengusaha kedai haiwan. Yang ini berkaitan dengan jangkitan kuman lah. Kerana kita tengok pun sekarang kita pun ada orang cakap tu membela tikus. Tikus kesayangan ataupun tikus belaan di dalam rumah. Jadi kena jaga kebersihan. Sebab mereka berada di dalam dunia yang lain, mungkin kuman-kuman itu tidak memberi kesan pada mereka, tetapi kita bimbang dia boleh memberi kesan kepada kita. Selain itu kerja pembentungan, kerja kumbahan yang kita tahu memanglah di situ mungkin ada najis, banyak kuman-kuman di situ. Petani mungkin di situ ada tikus yang bersembunyi di dalam tanah, dia keluar kencing dan sebagainya, luka pada kaki, tangan, boleh menyebabkan jangkitan kuman.
Ataupun yang kita bimbang lebih teruk daripada itu iaitu jangkitan leptospirosis yang ada sentuhan dengan air, tanah yang tercemar dengan najis ataupun air kencing haiwan. Jadi semua haiwan-haiwan yang disebut saya tadi memang boleh menyebabkan jangkitan kuman ini, tetapi yang lebih banyak adalah jangkitan daripada tikus. Siapa lagi di antara mereka? Slide yang seterusnya. Mereka yang menyertai aktiviti sukan luar, sebagai contoh mendayung sampan, terutama pada kolam ataupun tasik yang tenang. Yang ini pun boleh menyebabkan jangkitan kuman di situ. Berakit, samalah air juga, berakit, memanjat gunung. Kalau dulu pelatih PLKN, sebab mereka terdedah pada environment di luar dan juga orang yang melakukan perkhemahan. Jadi kena berhati-hati, pastikan kawasan tu bersih. Kalau tak ada option lain, pastikan selepas aktiviti tu kita mandi ataupun sekurang-kurangnya kita basuh tangan dulu, yang mana kotor terkena tanah dan sebagainya kita bersihkan dengan air yang bersih, gunakan sabun. Kalau ada luka terutamanya, bersihkan dan letak antiseptik supaya dia membantu kita untuk membunuh kuman. Seterusnya, antara soalan yang ditanya, adakah selamat berenang di dalam kolam renang ataupun laut? Dalam kolam renang ni selalunya selamat. Sebab apa? Dalam tu ada klorin. Dia ada klorin. Klorin ni di dalam kolam renang saya nak beritahu, dia kepekatannya lebih tinggi daripada klorin yang ada dalam air minuman kita. Sebab tu air di dalam kolam tu jangan cuba nak minum. Kalau tuan-tuan pergi ke kolam renang pun kadang bau klorin kuat kan. Sebab apa? Kepekatannya lebih tinggi, tujuan dia adalah untuk membunuh kuman di dalam air itu. Jadi jangan minum. Klorin di dalam air pipe ni dia kepekatan rendah. Tapi klorin dalam kolam renang ni dia lebih tinggi. Jadi jangan minum air di dalam kolam renang. Itu yang pertama yang saya nak sebut. Yang kedua, apabila kita berada di kolam renang ni, pastikan kolam renang yang kita, terutama water team kan, yang kita pergi ni, pastikan dia mempunyai sistem rawatan air. Itu paling penting juga tu. Sebab kadang-kadang kita pergi water team, dia buat dalam, kita panggil water team segera. Maksud dia gunakan plastik untuk membentukkan water team tu, tetapi tidak ada rawatan air. Maksudnya air di dalam tu, orang cakap tu berkumpul di situ, tidak bergerak, tidak ada rawatan. Jadi kita bimbang bukan saja kencing tikus, tetapi kencing baby ni pun yang mungkin tak dibasuh dengan orang cakap tu dengan baik, ataupun mungkin ada yang terkencing kat situ, ada yang terberak di situ, minta maaf cakap. Jadi kuman daripada situ tu tidak ke mana-mana. Kalau kita pergi ke kolam yang ada rawatan tu, selalunya air tu akan mengalir. Dia pergi ke satu tempat. Lepas tu ada klorin. Yang ini mengurangkan jangkitan pada kita. Kadang-kadang boleh menyebabkan cirit-berit pada diri kita sendiri. Sebab tu kena berhati-hati. Pastikan kolam ataupun water team yang kita pergi tu ada rawatan air. Yang itu untuk kita lah. Sebab yang pergi pun ramai kan. Ada yang budak kecil, ada yang baby, ada orang tua. Macam-macam penyakit yang kita pun tak tahu mungkin mereka ada. Jadi berhati-hati sikit. Kalau kolam renang yang ada rawatan klorin tu selalunya okey, cuma saya beritahu tadi jangan minum. Kalau terminum keluarkan sedapat yang mungkin. Kalau tertelan sedikit mungkin tak ada apa, tetapi purposely kita minum air dalam kolam renang itu sangat berbahaya. Okey, itu yang nombor pertama. Berenang di dalam laut. Dalam laut ni selamat sebab bakteria tu tak boleh hidup dalam air masin. Selalunya air laut okey. Cuma yang kita bimbang bila beraktiviti di luar ni, air sungai kan. Air sungai ni kadang-kadang adalah sedikit kuman walaupun dia bergerak, tapi apabila kuman tu mungkin menyentuh kita, dia boleh juga menyebabkan jangkitan. Tetapi risikonya agak rendah berbanding dengan kolam, sebab contoh kolam yang tak bergerak. Kolam yang air dia tak bergerak, memang bertakung je di situ dan kita pun berenang. Jadi kuman daripada air kencing ni, tikus ni akan berada di situ saja. Yang itu yang lebih bahaya. Jadi untuk anak-anak kita yang mungkin mempunyai sistem daya tahan yang rendah, lagi berbahaya. Jadi kita tengok sikit lagi pada rakan-rakan yang bersama dengan saya.
Laura Haikal, Waalaikumsalam. Nurul Nadia Salim, Waalaikumsalam. Nur Azam Muhammad Nur, Waalaikumsalam. Junaid Daman, Waalaikumsalam. Azibah Sazali, Waalaikumsalam. Yunsu tadi, terima kasih. Cik Nur Siah, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Cik Puan Rahimah Isnin, perkongsian terbaik. Terima kasih. Kita tengok sikit lagi di page di page HQ. Oh, tak ada. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya sebelum kita mungkin kalau tak ada perkongsian mungkin kita akan menamatkan lebih awal lah. Sekarang dah pukul berapa dah? Okey, 9.45 Jadi bagaimana mengawal punca jangkitan ni? Kalau tuan-tuan tengok di rumah tuan-tuan, terutama di kawasan dapur, ada tikus, ada macam kata bukti kedatangan tikus. Kita melihat dia pernah lalu di dapur kita, itu tanda yang bahayalah. Jangan biarkan, kena buat sesuatu. Jadi mengurangkan populasi haiwan perumah seperti tikus ni. Sebab seperti mana saya beritahu tadi, kadang-kadang disebabkan puncanya koloni tikus ni sebab ada makanan yang orang cakap tu bersisa yang dibiarkan di luar. Ini biasanya berlaku mungkin di rumah kita tu berdekatan dengan restoran ataupun di gerai yang mana mungkin sisa makanan tu tidak diuruskan dengan baik. Jadi kita akan tengok banyak tikus dan tikus tu kadang-kadang dia tersesat masuk rumah kita, yang ini sangat bahaya. Jadi saya mencadangkan memang kena gunakanlah perangkap tikus sebab saya pernah rumah saya dulu pun pernah masuk tikus juga masa tu. Jadi antara perangkap yang tikus saya gunakan tu yang ada berbentuk cage jadi dia masuk makan kemudian terkurung. Ada yang jenis penyepit, dia makan tersepit dia punya kepala dan mati. Jadi kadang-kadang saya tengoklah tikus yang kecil ni kadang-kadang dia lebih pandai berbanding dengan tikus besar. Maksud dia boleh ingat. Saya masih ingat lagi dia masuk melalui bilik air saya yang ada penutup plastik tu. Jadi daripada air, saluran air tu yang pergi ke keluar tu, dia masuk melalui situ. Dan bila saya tengok, dia dah start menggigit. Jadi saya pun pakailah, tukar yang baru. Plastik jugalah, tutup. Rupanya dia lagi pandai, dia dah gigit separuh daripada tu, penutup tu untuk dia keluar dan masuk. Jadi dia lebih pandai. Lepas tu saya tutup dengan yang besi pula. Dengan besi dia tak boleh keluar. Rupanya mungkin pernah sekali tu ada satu lagi tikus yang mati akibat perangkap sepitan tu lah menyebabkan dia mati. Mungkin dia nak balas dendam ke ataupun dia marah dan sebagainya. Sebab saya tengok tikus kecil ni dia memang lebih bijak. Dia kalau kita orang cakap tu buat tak baik pada dia lah dia akan macam berdendam. Mungkin bukan sahaja makanan kita tapi mungkin baju-baju kita, habis barang-barang kita dia digigit dan sebagainya. Jadi kalau nak buat tu memang buat kena bersungguh-sungguh lah, kena pastikan tidak ada berbaki lagi. Jadi populasi haiwan macam gini kena harus dikurangkan. Saya nak sentuh sikit tentang racun tikus ni. Racun tikus ni kadang-kadang kita campurkan dengan makanan kan. Kita makan makanan supaya tikus tu makan. Jadi racun tikus ni berfungsi sebenarnya adalah berfungsi sebagai pencair darah. Pencair darah. Sebab tu apabila tikus ni bila dia dah makan ubat racun tikus, darah dalam badan dia akan menjadi cair. Bila barang menjadi cair, dia akan merasa haus, dia akan keluar untuk mencari air. Mungkin dia tempat-tempat longkang ke, mungkin sungai ke dan sebagainya yang ada air. Dalam perjalanan tu mungkin dia mati. Sebab tu kalau kita tengok ada racun tikus ni berbahaya jika kita termakan ataupun mungkin anak kita termakan, minta dijauhkan, tapi sangat berbahaya. Sebab tu kalau kita gunakan racun tikus ni berhati-hati. Kalau nak menggaulkan dan sebagainya, pastikan memakai sarung tangan getah tu supaya dia mungkin tidak menyerap ke dalam kulit kita. Jadi penggunaannya kena sangat-sangat berhati-hati sebab dia berbahaya. Menjauhkan haiwan perumah dari penempatan maksud dengan cara menggunakan pagar dan jaring. Ini pun kadang-kadang kita cuba macam seperti saya beritahu lah, kalau mungkin lembu, kambing dan sebagainya mungkin boleh dilakukan. Tetapi kalau tikus ni memang dia bijak, sangat bijak.
membuang sampah dengan betul dan membersihkan kawasan persekitaran penempatan manusia. Ini kena buang sampah lah. Memang sebelum, kalau kawasan rumah kita tu memang ada tikus, sebelum kita tidur memang kena buang sampah di luar. Kalau tak, tikus akan masuk dan juga akan mendapatkan makanan yang berbaki tu. Sebab tu kena buang. Waktu sebelum kita tidur tu dia buang sebelum dia datang. Kalau dia datang satu tak apa, kalau 2-3 ekor, bukan saja dia pergi kepada bangkus sampah kita, mungkin dia masuk ke dalam makanan yang kita simpan dalam periuk dan sebagainya, ataupun mungkin dia akan kencingkan pada kita punya pinggan dan sebagainya, dan itu pun sangat berbahaya. Yang keempat, jangan meninggalkan sisa makanan, terutamanya di kawasan rekreasi di mana selalunya terdapat tikus. Jadi kebersihan di pusat rekreasi lah. Sebab tu saya mencadangkan apabila kita nak pergi tu, pastikan kita membawa beg plastik sebagai contoh lah. Jadi makanan-makanan yang kita makan tu kita boleh letakkan dalam beg plastik tu dan jangan disimpan di situ, jangan ditinggalkan di situ, tetapi bawa balik. Sebab kalau disimpan situ, nak petugas nak datang tu mungkin bukan setiap hari lah, mungkin 2-3 hari sekali atau mungkin seminggu sekali, saya tak tahu, mungkin sebulan sekali. Jadi peluang untuk tikus berkoloni sebab ada makanan di situ amatlah tinggi. Jadi kita jaga kebersihan dengan cara kita bawa beg plastik kita, makanan-makanan ni kita bawa balik dan kita buang di tong sampah di rumah kita. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Slide yang seterusnya. Okey, slide yang seterusnya kita tengok langkah pencegahan dan kawalan. Jadi itu untuk kita yang rekreasi, yang berrekreasi lah. Tetapi bagi mereka yang pekerja yang terpaksa terdedah kepada risiko air yang tercemar ni, sentiasa memakai kasut boot lah, kasut getah tu yang tinggi dan pakai yang sempurna sebab dia kalis air, jadi air tak boleh masuk. Jadi jangkitan kurang. Terutama orang yang ada diabetes ni, kadang-kadang tergendam air lama sangat menyebabkan kulat air, lepas tu boleh menyebabkan jangkitan kuman leptospirosis dan sebagainya. Banyak lagi kuman-kuman yang boleh masuk melalui luka pada kaki. Yang kedua, elakkan dari bermain air ataupun bermanda-manda di sungai atau kolam yang jika terdapat luka atau kudis di kulit. Bagi mereka yang kita pergi yang ke rekreasi tu, kita tengoklah mungkin anak kita mungkin ada yang terjatuh, ada luka dan sebagainya. Kalau kita bimbang bukan saja dapat leptospirosis tetapi kuman-kuman yang lain. Itu pun ada kemungkinan. Jika luka dalam, bawalah berjumpa dengan doktor, kemungkinan perlukan antibiotik, tetapi kalau setakat scratching, ambil antiseptik saja, sapukan pada kulit, insyaAllah dia akan membantu. Jika masih juga terdedah pada air, tutup luka ataupun kudis tersebut dengan sempurna dengan plaster yang kalis air. Itu kita harap begitulah. Okey, yang ketiga, risiko pencemaran biasanya berlaku selepas hujan. Ini biasa ni yang saya cakap tadi. Oleh itu, elakkan aktiviti rekreasi melibatkan air sewaktu hujan. Sekarang ni pun musim hujan kan, kadang-kadang tikus tu dia naik ke atas, masuk ke dalam rumah. Bukan setakat tikus saja, kadang-kadang ular pun masuk juga sebab itulah makanan dia. Bila tikus naik masuk dalam rumah, ular pun masuk dalam rumah. Jadi sebab tu kena berhati-hati. Dan selepasnya sehingga keadaan air kembali seperti biasa. Sebab kalau tak, selalunya dia akan menenggelamkan penempatan tikus ni. Jadi tikus tak ada cara lain, terpaksa naik ke dalam rumah. Jadi berhati-hati. Di situ juga mungkin ada pencemaran di kawasan air yang baru saja selepas hujan ni, kita bimbang ada pencemaran di situ. Jadi elakkanlah diri daripada bermain pada musim banjir. Yang keempat, elakkan urungan tikus dengan menutup atau melindungi makanan dan minuman. Ini kena wajib saya cakap tadi, kalau boleh tidak ada makanan yang berbaki disimpan di dalam tong sampah ataupun di atas meja. Simpan seeloknya di tempat yang betul-betul kedap, betul-betul kebarangkalian untuk haiwan-haiwan begini masuk adalah rendah. Jadi betul-betul letak dalam tu. Sebab ini kalau tak, kita bimbang dia boleh menyebabkan jangkitan leptospirosis. Seterusnya, langkah pencegahan, slide yang seterusnya.
Kalau nak minum air, kita cadangkan minum air yang dimasak. Minum air yang dimasak, dia boleh membunuh kuman, terutama di kawasan-kawasan tu lah. Di kawasan-kawasan rekreasi yang mungkin kita tengok sini pun macam kotor. Selalunya rekreasi yang itulah, kita rakyat Malaysia ni kadang-kadang kita kurang kesedaran tu. Dengan sampah dan sebagainya. Jadi kawasan tu cantik tetapi kebersihan tak ada. Jadi kita tak ada choice lah, kita pun duduk kat situ. Jadi pastikan air yang kita minum tu adalah air yang dimasak, sebab air yang dimasak saja yang akan dapat membunuh kuman. Sentiasa menjaga kebersihan persekitaran bagi mengelakkan kehadiran perumah haiwan, khususnya tikus, dan mengelakkan risiko pencemaran dengan bakteria berkenaan. Sampah sarap dan makanan dan sisa-sisa makanan yang tidak dilupuskan secara sempurna mengundangkan kehadiran ini. Ini cara kita nak mengelakkan. Basuh tangan dengan bersih sebelum makan, terutama apabila kita menyentuh kotoran dan sebagainya, kena pastikan pegang tanah dan sebagainya, cuci tangan dengan bersih dengan cara yang betul. Sekurang-kurangnya 3 minit dia cakap. Cuci tangan tu, jangan lebih kurang membasah. Sebab tu saya tengok ni kadang-kadang kita pun nak makan, kita orang Melayu kita makan gunakan tangan kan. Bila saya tengok kebanyakannya bukan membasuh tangan tetapi membasahkan tangan. Dia celup air tu, tangan dah basah, dia makan. Sebab tu kena cuci betul-betul. Kalau ada sabun lagi bagus, kalau tak cuci betul tangan kita menggunakan air yang mengalir, barulah kita makan. Bukan membasahkan tangan tetapi membersihkan tangan. Segera mendapatkan rawatan jika gejala penyakit dalam tempoh 2 minggu daripada tempoh mengunjungi tempat-tempat rekreasi seperti kawasan air terjun, air sungai, tasik, kolam dan sebagainya. Kalau masih balik daripada rekreasi tu demam, jangan menganggap benda tu benda yang ringan. Kita buatlah pemeriksaan doktor. Dia jumpa doktor, mungkin kita bimbang ada jangkitan kuman dan seumpama itu. Okey, kita tengok lagi rakan-rakan kita yang membuat perkongsian kalau ada. Pernah melihat dan sebagainya. Terima kasih Tuan Ran Ibrahim kerana bersama saya setiap kali perkongsian. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa nanti. Mas Jan Mahmun. Assalamualaikum Doktor. Bagaimana dengan najis tikus merata-rata walaupun kawasan tu bersih? Tapi tikus datang, buang najis. Apa kesan kepada manusia? Ini juga puan sama Juan. Puan iaitu air kencing dan juga najis ni, dia bukan saja membawa kepada orang cakap tu bakteria-bakteria yang lain, tetapi kita bimbang kuman yang lebih kuat tu yang kita panggil sebagai leptospirosis tu boleh menjangkiti kita melalui makanan. Kalau kita ada luka, mungkin dia akan masuk melalui luka, ataupun dia boleh masuk melalui mulut ataupun bakal mukosa ataupun daripada mata kita. Kalau aku cuba contoh, kita mandi di kawasan yang terjangkit kuman leptospirosis ni, dia mungkin masuk melalui mata kita. Jadi air kencing dan juga najis ni memang kalau saya nampak benda ni memang kita kena buatlah sesuatu macam saya cakap tadi, perangkap tikus yang lebih baik dan juga lebih selamat. Kita dah bincang tadi tentang penggunaan racun tikus yang mana dia sebenarnya berkesan tetapi dia lebih berbahaya. Sebab apa? Sebab dia boleh masuk ke dalam kulit kita ketika kita menyediakan racun tu. Sebab racun tu perlu digaul dengan makanan. Bila tikus makan, menyebabkan darah dia cair, kemudian dia akan mencari air, dalam perjalanan mencari air tu dia akan mati. Tetapi apabila kita menyediakan racun tu, makanan yang menjadi umpan tu, dia boleh menyerap pada kulit kita. Yang saya bimbang ni kadang-kadang anak-anak yang ada anak-anak kecil yang tak faham, dia ingat itu mungkin makanan, jadi dia ambil. Padahal itu adalah umpan untuk kita membunuh tikus. Jadi sebab tu racun tikus ni kena berhati-hati. Yang lebih mudah mungkin penggunaan jerat tikus, yang itu lebih terus membunuh, ataupun kita gunakan cage tu, kurungan tu, dia akan masuk, dan itu pula satu masalah pula. Macam mana kita nak bunuh dia kan. Saya pernah buat dulu, kita beli cage untuk tangkap tikus, lepas tikus tu masuk, kita tak tahu pula macam mana nak bunuh dia. Jadi saya pun buang dengan cage tu sekali sebab tak ada idea bagaimana kita nak menghapuskan haiwan tu. Jadi kalau yang gunakan penyempit tu, dia sepit kepala terus meninggal. Jadi kita mudahlah, kita buka, kita tanam ataupun kita letak dalam plastik,
kita buang dalam bakul sampah, dia punya alat perangkap tu kita boleh bersihkan sikit sebelum kita letakkan umpan yang baru. Pastikan tak ada tikus. Jadi kalau ada tikus tu kena berhati-hati. Saya dapat tahu daripada rakan saya antara tips untuk mengelakkan tikus datang adalah dengan meletakkan daun pandan. Antaranya lah daun pandan, dikatakan tikus kurang. Ataupun dia ada satu alat yang menggunakan getaran bunyi, dikatakanlah, tetapi saya tak tahu sama ada dia berkesan ataupun tidak. Jadi apa pada saya yang paling penting sekali, pada yang sangat penting ialah kita menggunakan perangkap. Cuma kadang-kadang perangkap tu dia dah tahu dah, tetapi pandai-pandai tupai melompat akhirnya akan jatuh juga. Memang kadang-kadang hari pertama, hari kedua, hari ketiga memang tak kena, tapi mungkin hari yang ketujuh tu baru perangkap kita menjadi. Jadi tujuan kita bukan nak menyiksa binatang, tetapi untuk menghindarkan binatang itu yang boleh menjadi asbab penyakit kepada kita. Jadi sekarang pun pukul 10. Encik Aziz, Haji Aziz, dia berkongsi perangkap tikus tu rendam dalam baldi. Tikus tu boleh lemas. Ya, tikus pun boleh lemas. Tapi kadang-kadang ambil masa juga tu. Dia kadang-kadang dia dah biasa berenang dan sebagainya. Kadang kita pun tak sampai hati nak tengok tu. Zizi, doktor, adakah najis concorot pun sama? Betul. Cacing concorot ni yang besar-besar tu. Dia masalahnya bakteria tu dia pergi kepada host, dia pergi kepada tikus ni. Kalau tikus tu tidak ada jangkitan leptospirosis, mungkin dia punya air kencing dan juga najis dia tak ada kuman, tetapi dia boleh menyebabkan penyakit lain, E. coli dan sebagainya. Tetapi leptospirosis tu mungkin tak ada. Tetapi kalau tikus tu mungkin kuman leptospirosis masuk ke dalam tubuh dia, najis dia, air kencing dia tu sangat berbahaya. Tak kira lah sama ada tikus besar, tikus kecil, concorot ataupun yang kecil-kecil, itu semua berhati-hati. Sebab dia memang dia punya host. So dia memang tempat pembiakan kuman di situ. Dan Ibrahim, saya pernah perangkap tikus, tak sampai hati nak bunuh, saya lepaskan jauh dari rumah. Itulah saya cakap tadi kan. Bila kita perangkap tikus hidup ni, memang kadang-kadang kita tak sampai hati. Terutama yang cerdik-cerdik ni, yang kecil-kecil ni, saya tengok lebih cerdik. Dia sergah kita pula. Dia boleh berani sergah kita. Kita sergah dia sergah kita pula. Macam otak dia boleh berfikir. Terima kasih Puan Sarina Khairuddin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sajalah perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah minggu depan pada hari dan juga waktu yang sama kita akan bersama lagi perkongsian yang ringkas, yang mudah supaya kita faham. Mungkin kalau kita faham, kita boleh amal dan sampaikan kepada rakan-rakan kita supaya pencegahan itu, kerana pencegahan itu lebih baik daripada berubat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.